kamera adalah diingatkan untuk sentiasa menjaga adab dan menutup aurat sepanjang kuliah ini berlangsung bagi membolehkan kuliah ini berjalan dengan sempurna tanpa sebarang gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil habibil mustaqim. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum bil Kamid Kamayasinur Iman. Semoga para sahabat serta jemaah sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita melafazkan umul kitab dan kita niatkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan juga buat orang tua kita sama ada yang masih hidup maupun yang telah pergi. Dan semoga majlis ini akan mendapat keberkatannya juga. Ila hadiratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara, yang berusaha tim pengurusan Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniati Mansur, yang dihormati lagi dikasihi para jemaah muslimin muslimat yang sudi hadir mengimarahkan Taman Ilmu Gamayasin Nur Iman pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan kuliah Duha Tadabbur Surah Al-Burj. Dengan segala hormat, dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat hari Minggu dan moga hari ini bertambah keberkatan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kurniakan kepada kita sebaik-baik kesihatan dan kecerdasan sepanjang hari ini. So, surah yang ke-85, Suratul Buruj. Suratul Buruj, surah Makkiyah. Surah Makkiyah turun kepada kafir Quraisy. Dan surah ini tidak seperti surah-surah sebelum. Kerana surah-surah sebelum membentangkan kepada kita tentang tragedi hari kiamat. Kejadian hari kiamat. Dan langit yang direfer ke dalam surah-surah sebelum ini, surah Infitar, surah Takwir, surah Insyiqaq, langitnya semua hancur dan terbelah. Langitnya hancur dan terbelah. Dan itu kejadian akan datang. Kejadian akan datang. Suratul Buruj adalah kejadian semasa. Langit semasa, langit pada hari ini. Dan Allah bersumpah dengan langit sekarang, langit pada hari ini, wassama'i dzatil buruj, demi langit. As-sama boleh diartikan sebagai langit. As-sama juga boleh diartikan sebagai apa saja yang ada di atas. Apa saja yang ada di atas. Sebab tu kalau kita nak buat perbandingan antara perkataan as-sama dengan samawat, as-sama dengan samawat, lazimnya samawat ini 7 lapis langit. As-samawat merujuk kepada 7 lapis langit. Dan kalau hanya 7 lapis, dia adalah terhad kepada 7. Berbeza dengan sama, dia bukan saja langit tetapi apa saja yang ada di atas. So perkataan as-sama ini dia lebih universal, dia lebih infinity, dia lebih luas dan besar berbanding as-samawat.
Walaupun as-samawat dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak, tetapi perkataan tunggal as-sama merujuk kepada yang lebih luas. Itu uniknya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kadang-kadang perkataan itu walaupun dalam bentuk banyak, tetapi dalam ruang lingkup yang terhad. Manakala perkataan tunggal dia dalam keadaan yang lebih luas dan lebih besar. So, bila Allah bersumpah dengan langit, dan Allah kata langit itu ada buruj. Langit itu ada al-buruj. Buruj ni ada beberapa maksud. Ada beberapa maksud. Biasanya ditranslate sebagai tempat-tempat peredaran bintang. Buruj, tempat-tempat peredaran bintang. Juga boleh dimaksudkan, buruj juga bererti gugusan bintang-bintang. Constellation of stars. Gugusan bintang-bintang. Kalau kita Google gugusan bintang-bintang ini, kita akan jumpa yang macam ni lah. Constellation of stars. Constellation macam mana? Ada Andromeda, ada Antlia, ada Aquarius, ada Aquarius, ada Aquila, Aries, Auriga, Bootes. Ini sebahagian kecil daripada gugusan bintang-bintang yang ada dekat langit. Apa maksudnya ni? Bintang-bintang dekat langit ni dia bukannya bertabur secara rawak. Tidak. Tetapi mereka berkumpul satu-satu tempat, namun oleh kerana banyaknya, kita nampak macam rawak. Dia ada grouping bintang-bintang tu. Dan antara satu gugus dengan gugus yang sebelah, dia dibatasi oleh dinding yang tebal. Dinding yang sangat tebal. Kalau kita boleh Google walls star. Tak jumpa tak? Ni lain pula. Dia ada star, kemudian ada wall. Ada tak ya? Lain pula keluarnya. Gugusan bintang. Kan bentuk macam ni sangat banyak. Rupanya dia ada kelompok-kelompok kecil untuk kelompok-kelompok kecil dalam untuk dia differentiate antara tempat bintang-bintang ni. Itu dinamakan al-buruj. So bila Allah kata as-sama, apa yang ada di atasmu itu, di situ ada bintang-bintang. Grup bintang-bintang yang merajai angkasa. Yang merajai angkasa. Lazimnya kita nampak gugusan yang ini. Empat segi ni kita tak perasan sangat. Yang kita perasan 3 bintang berderet ni. 3, 4 bintang berderet. Dan lazimnya dia merujuk kepada arah utara. Ni gugusan bintang-bintang. Itu maksud kedua. Maksud ketiga al-buruj ialah satu binaan yang tinggi. Satu binaan yang tinggi. Kalau kita tengok dekat Dubai, mereka menggelarnya sebagai Burj Khalifa dan Burj Al Arab. Burj Khalifa buat masa ini bangunan tertinggi di dunia. Burj Arab menempatkan hotel bertaraf 7 bintang. Dia Burj merujuk kepada binaan yang tinggi atau binaan yang besar. So bila Allah as-sama, di langit atau demi apa yang ada di atasmu, terdapatnya binaan-binaan tinggi,
Allah sedang bagi tahu di langit itu bukan hanya ada bintang, tetapi fungsi bintang yang pelbagai. Fungsi bintang yang pelbagai. Dan bintang-bintang itu bukannya secara bertaburan, secara rawak semacam itu. Dia terbina dalam constellation, dalam gugusan-gugusannya tersendiri. Dan ada ulama tafsir yang melihat al-buruj dalam bentuk adanya binaan-binaan di langit sana yang bertindak sebagai menara-menara pemantau. Menara-menara pemantau untuk memantau gerak-geri perbuatan manusia di muka bumi. Seolah-olah ada CCTV yang berasingan selain daripada Allah bekalkan kita malaikat kiri dan kanan untuk memantau perlakuan pergerakan kita. Ada juga menara-menara pemantau di langit sana, di atas sana, untuk merakam setiap aktiviti kita. Itu antara lain maksud as-sama was-samatil buruj. Kemudian wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Demi hari yang dijanjikan. Demi hari yang dijanjikan. Dan hari yang dijanjikan kita fahami sebagai hari kebangkitan. Kita fahami sebagai hari kebangkitan. Dan maksud sumpah yang kedua ini ialah demi hari kebangkitan yang telah pun dijanjikan. Iaitu hari di mana apa yang ada di langit, segala bentuk buruj ini, Allah akan hancurkan. Allah akan hancurkan dan Allah akan balas segala bentuk perbuatan manusia. Menariknya tuan-puan, kepercayaan kafir Quraisy terhadap bintang dan buruj ini, mereka menyangka atau mereka beriktikad bahawa bintang-bintang inilah yang mengurniakan kepada mereka rezeki. Bintang inilah menjadi sumber rezeki kepada mereka. Bukan hanya masyarakat pada waktu itu. Masyarakat pada waktu ini pun mempercayai bintang-bintang ini menjadi punca rezeki. Kan berapa ramai yang percaya kepada zodiak. Kalau masuk bulan ini, kan sekarang ni bulan berapa? Bulan Jun. So zodiak bulan Jun apa? Gemini ke Taurus ataupun Virgo. Bulan 5 Pisces ke Cancer. So mereka mempercayai dengan bintang-bintang ini, maka nasib mereka pada bulan itu terhad ataupun dikuasai oleh bintang-bintang ini. Kepercayaan kepada percaya kepada bintang boleh apa perkataan tu? Boleh mengganggu ataupun memberikan impak kepada kehidupan. Percaya kepada bintang. Tak jauh beza dengan apa yang berlaku sewaktu kafir Quraisy dahulu. Percaya bahawa bintang itu dapat memberi rezeki. Sedangkan bila sebut tentang bintang, kita sudah lalui dalam surah surah Waqiah sebelum ini. Siapa ingat surah Waqiah? Allah Subhanahu Wa Taala relatekan bintang itu, gugusan bintang dengan Al-Quran. Ingat lagi ke tidak? Saya buka surah Waqiah. Ingat lagi ke tidak? Wassama'i dzatil huq. Tak, bukan. Fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka Allah bersumpah dengan tempat turunnya atau tempat
kedudukan bintang-bintang, set stars. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu tahu betapa berat nilai weightage sumpah yang diungkapkan. Innahu laqur'anun karim. Allah bersumpah dengan Quran. So tadi Allah bersumpah dengan bintang dan kemudian dengan Quran. So rupanya ada kaitan antara bintang dan Quran. Paling tidak ada sedikit persamaan. Bintang jauh di langit, tak mungkin kita boleh ubah. Quran begitu dekat dengan kita dan tak mungkin kita boleh ubah bentuk huruf dan perkataannya. Bintang di langit itu dijadikan panduan kepada mereka-mereka yang tahu membaca arah nak pergi daripada satu poin ke satu poin. Sama macam Quran menyediakan hidayah, membantu manusia agar sampai ke syurga Allah. Dan bintang-bintang itu berbeza orang yang melihat, maka dapatannya berbeza. Kanak-kanak melihat bintang hanya kelip di langit. Tetapi orang dewasa, orang tua, nelayan melihat bintang, dia dapat maklumat yang berbeza. Astronomer, ahli falak melihat bintang, dia dapat maklumat yang juga berbeza. Ahli saintis melihat bintang, dia akan dapat maklumat yang berbeza. Sama macam kita membaca Quran, kalau guru membaca Quran, dia dapat maklumat berbeza. Kalau ahli fiqah membaca Quran, dia dapat maklumat berbeza. Kalau ahli tauhid membaca Quran, dia dapat maklumat yang berbeza. So, itu antara perbandingan bintang dan Quran. Malah semakin kita melihat bintang, semakin dalam ilmu yang kita dapat. Semakin banyak ilmu-ilmu baru. Sama macam bila kita membaca Quran, semakin lama kita membaca Quran, semakin dalam ilmu yang kita dapat dan semakin banyak maklumat-maklumat yang baru dari Quran. So bila Allah bersumpah dengan bintang, dia bukan sumpah yang biasa-biasa, tetapi dia adalah sumpah yang begitu berat dan luar biasa kerana nilai bintang itu. Namun malangnya manusia tak nampak fungsi bintang itu, melainkan ini hanya zodiak yang boleh mengubah nasib. Lalu Allah kata wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, apa yang ada kegemilangan yang ada di atas sana semuanya bakal hancur pada hari yang dijanjikan. Melihat bintang bukan saja melihat keindahannya, tetapi benda yang indah semacam itu pun Allah sanggup hancurkan. Kemudian wasyahidin wa mashhud, dan demi yang menjadi saksi dan yang disaksikan. Demi yang menjadi saksi dan yang disaksikan. So ayat ini ada banyak maksud. Antaranya ialah Allah jadi saksi kepada Nabi, Nabi disaksikan. Sementara itu Nabi menjadi saksi pada kita, kita disaksikan. Dan kita ni umat Muhammad menjadi saksi kepada sekalian alam. Maksudnya, bila Nabi kata Nabi menjadi saksi kepada kita, Nabi itu jadi contoh untuk diikuti. Kita mencontohi Nabi. Setelah kita mencontohi Nabi, kita pula jadi contoh kepada orang lain. Kita jadi contoh kepada anak kita. Kita jadi contoh pada isteri, pada suami. Kita jadi contoh pada mak bapak. Mak bapak pula sementara itu jadi contoh kepada anak-anak. Itu wasyahidu wa mashhud. Dia ada yang monitor dan ada yang dimonitor. Ada yang menjadi contoh, ada yang mengikut, mencontohi. Dan syahidi wa mashhud, bila dikaitkan dengan Al-Buruj, timbullah pendapat ketiga tadi.
Rupanya di langit sana adanya menara-menara tinjau yang sentiasa menyaksikan gerak-geri perbuatan kita. Wa mashhud. So, 3 sumpah yang pertama tentang langit, tentang hari yang dijanjikan, tentang kita sedang dimonitor. Dia adalah peringatan besar. Peringatan besar dan kaitannya dengan Quran. Kenapa kaitan dengan Quran? Sebab sebelum ini Allah kaitan bintang dengan Quran. Kalau di langit sana ada bintang yang menjadi panduan kepada kita, di bumi ada Quran. Dan kalau bintang-bintang itu, dia akan kekal di situ sehingga hari yang dijanjikan, sama seperti Quran yang sentiasa memperingatkan kita, ada hari yang dijanjikan. Dan kalau bintang-bintang itu, antara fungsinya ialah menyaksikan perbuatan-perbuatan kita, dan antara fungsi lain bintang-bintang ialah sebagai rujumal lisyayatin. Selain daripada dia itu hiasan di langit, dia juga rujumal lisyayatin. Dalam surah Mulk, merejam syaitan-syaitan. Nah, dia ada fungsi-fungsi berbeza. So, kalau bintang-bintang itu menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan kita, maka Quran ini, dia memandu kita supaya perbuatan-perbuatan kita itu lebih terpandu. Dengan kita berinteraksi dengan lebih baik terhadap Quran, maka kitab amal kita akan menjadi lebih baik. Nah, so, 3 sumpah yang berturut-turut ini kaitannya dengan apa yang kita ada di bumi. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan kemurkaannya. Qutila ashabul ukhdud. Cilakalah orang-orang kaum yang menggali parit. Ashab, kaum, satu kaum, orang-orang. Al-ukhdud yang terkenal, dia seksa orang dengan dia gali parit. An-nari zatil waqud. Bila dia gali parit, dia penuhkan parit itu dengan api. Api yang intens. Api yang penuh dengan bahan bakaran. Idhum alaiha qu'ud. Dia dah sediakan api, dia kumpul orang-orang kampung, duduk dekat tepi-tepi parit tu. Duduk dekat tepi parit dan dia tengok orang dicampak ke dalam parit. Dia menonton, seolah-olah tonton wayang. Tengok orang-orang dicampak ke dalam parit. Tuan-puan ingat tak kisah sahabat? Kisahnya adalah tentang satu kerajaan yang terkenal dengan sihir dan tilik nasib. Kerajaan tu terkenal dengan ilmu sihir dan tilik nasib. So, ada satu ketika, dia punya pawang besarnya sudah tua dan nak mencari pengganti, nak mencari pelapis. Jadi dalam banyak-banyak penduduk, maka dipilihlah seorang budak untuk diajar ilmu-ilmu tentang sihir, supaya budak ini nanti menjadi pelapis kepada pawang diraja, bomoh diraja. So, budak tu diarahkan untuk belajar dengan ketua pawang ni, bomoh diraja ni, hari-hari. Pagi dia keluar rumah, pergi ke istana, belajar, petang dia balik ke rumah. Dan
Dengan takdir Allah, pada satu hari bila budak ni nak pergi belajar, dia tertarik untuk singgah di rumah seorang rahib. Nah, pernah dengarkan cerita ni? Dia tertarik di rumah seorang rahib dan dia rasa, aku macam best je tengok diorang belajar ni. So, rahib tu rupanya ajar tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang Allah. Mengajarnya tentang ketuhanan. So, bila dia rasa seronok di situ, maka kadang-kala dia sampai ke istana lambat. Patutnya sampai pukul 7, dia sampai pukul 10 atau pukul 11. Sebab dia singgah dulu kat rumah rahib. Dan petang, bila dia balik daripada istana, dia singgah dulu kat rumah rahib, belajar, baru balik ke rumah. So, kalau ahli sihir tanya dia kenapa lambat, dia kata, ada kerja kat rumah. So, kalau orang dekat rumah, mak dia tanya kenapa lambat, ahli sihir lambat keluarkan. Ada homework. So, begitulah yang berlaku. Begitulah yang berlaku. Sampailah ke satu masa, Allah mula beri ujian kepada budak ini. Ujian yang bagaimana? Ada satu hari, pasar digemparkan dengan kewujudan seekor ular besar. Kat pasar digemparkan dengan kewujudan seekor haiwan. Mungkin berupa ular ke, mungkin berupa singa ke, yang sedang membuas di pasar. Jadi budak ni, yelah dia budak innocent. Dia cuma nak test dia punya ilmu. Lalu, dia pergi ke pasar, tengok orang tengah kecoh. Maka dia sebut, kalau ilmu yang ada pada ahli sihir itu betul, maka tenanglah engkau haiwan. Rupanya haiwan tu makin mengganas. Ada lagi, kalau ilmu yang aku belajar dari rahib tu betul, maka beredarlah engkau haiwan. Dan haiwan itu tunduk dan beredar. So, bila dia nampak benda tu, dia semakin yakin apa yang dia belajar daripada rahib tu betul. Kan dia dapat dua ilmu dan dia buat perbandingan. Dia dapat dua ilmu dan dia buat perbandingan. Dan setelah peristiwa tu, nama dia semakin terkenal. Nama budak ni semakin terkenal. Dan kadang kalau ada orang sakit, dia tolong sembuhkan. Ada orang sakit, dia tolong sembuhkan. Dan perkataannya sama, kalau ilmu daripada rahib tu betul, bantulah aku untuk sembuhkan. Maka lama-kelamaan, bila nama dia mula famous, maka ahli sihir itu rasa bangga sebab anak murid dia menjadi, ilmu anak murid dia tu menjadi. Dikirakan ilmu sihir yang disampaikan itulah yang diamalkan. Tah macam mana tu dia mengubat di istana, maka si anak murid tercakap, kalau ilmu dari rahib itu betul, maka sembuhkanlah penyakit ini. Dan si ahli sihir bila dia dengar, dia sangat murka, sangat berang. Lalu dia report pada raja dan raja titahkan pergi bunuh budak ni. Kantoi bunuh budak ni. So, cara bunuh macam mana? Pergi bawa ke tengah laut. Karamkan dia dengan kapal-kapal. Dan besoknya budak tu datang semula ke istana dalam keadaan tiada sebarang cacat dan cela. Tak cedera. Walhal raja arahkan orang untuk bunuh dia di laut.
seluruh kapal karam, dia selamat. Disuruh bawa ke gunung, campak daripada atas gunung. Orang yang bawa ke gunung itu binasa, dia selamat. Dan raja berusaha pelbagai cara untuk bunuh dia, namun tak berjaya. Budak tu tetap dapat balik semula ke istana dalam keadaan unshattered. Tidak ada sebarang cacat cela. Lalu, apa yang berlaku? Budak tu kata, tuanku, kalau tuanku betul nak bunuh Batik, tuanku kena buat macam ni. Apa dia? Pertama, kumpulkan semua orang. Yang kedua, gunakan panah. Yang ketiga, sewaktu tuanku sendiri yang kena bunuh. Tuanku sendiri yang kena tarik anak panah. Dan sewaktu tuanku tarik anak panah tu, tuanku kena sebut Bismillahirrahmanirrahim hadzal gulam. Dengan nama Tuhan budak ini. Bismi Rabbi hadzal gulam. Dengan nama Tuhan budak ini. Lalu orang dikumpul, dia diikat, dan raja sendiri yang tarik panah. Dan tak kala raja ungkapkan, ternyata panah itu berjaya membunuh budak ni. Setelah budak ni mati, maka seluruh hadirin yang datang iman kepada Tuhan budak ini. Maka raja bertambah murka, lalu digali parit, disediakan api, dan setiap orang yang beriman dibakar. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Dan Allah rakamkan dalam surah ini. Allah rakamkan dalam surah ini. Kemudian Allah kata apa lagi? Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka sendiri melihat. Raja itu sendiri nampak orang beriman dicampak. Wa ma naqamu minhum. Bukankah daripada ayat 4 sampai ayat 7 ini, Allah sedang gambarkan perbuatan-perbuatan penindasan. Perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang tidak beriman kepada orang beriman. Dan kisah ini bukan hanya pada waktu itu, tetapi dia berlaku sepanjang zaman. Apa berlaku dekat penjara Guantanamo di bawah kelolaan Amerika Syarikat? Pasca perang dekat Iraq, sewaktu dia nak kejar Osama bin Laden, berapa ramai orang beriman yang diseksa di situ. Macam-macam kes pelanggaran hak asasi manusia. Apa berlaku dekat kem-kem tahanan Uyghur, kerajaan Cina yang menindas orang-orang beriman berketurunan daripada Turki dan Uyghur. Penindasan, kezaliman terhadap orang-orang beriman ni sudah berlaku sekian lama. Kita wama naqamu minhum. Mereka sangat marah tu. Wama naqamu minhum. Dan mereka tidak marah dan menyeksa orang-orang beriman melainkan kerana illa ayyuminu billah. Hanya semata-mata kerana orang-orang ini beriman kepada Allah. Diorang marah sangat kita ni sebab kita beriman. Itu je. Kalau kita hidup macam mereka,
guna bahasa mereka, guna gaya hidup mereka. Orang Palestin daripada dulu, kenapa Yahudi marah sangat dengan Palestin? Sebab orang Palestin ni kekal beriman. Kekal beriman. Bukan tak ada orang Palestin dekat dalam negara Israel. Bukan tak ada. Tapi orang-orang Palestin yang ada dalam negara Israel, dia sudah berasimilasi dengan kehidupan Barat. Dan orang-orang Palestin di tebing Gaza, di tempat lain yang sering tindas ni kerana mereka kekal beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hakim. Azizil hamid. Mereka tidak marah dan tidak menyeksa orang-orang beriman. Hanya senya kerana orang itu beriman kepada Allah. Dan kadang orang-orang tertindas. Kita terutamanya melihat rakan-rakan seagama kita tertindas. Rohingya. Dan kita tak mampu nak buat apa-apa. Rupanya surah ini Allah bagi tahu. Jangan risau. Allah sudah sediakan CCTV. Al-Buruj di langit itu. Yang sedang monitor. Sedang memerhatikan. Sedang merakam segala bentuk gerak-geri das ini. Terutamanya yang suka sangat menindas orang beriman. Dan menariknya, surah-surah sebelum, terutamanya surah Mutaffifin, orang beriman sering ditindas dalam hal ihwal muamalat jual beli. Dan kali ini, tindasan bukan saja dalam jual beli, tetapi besar daripada itu. Ditindas dan diperhatikan, dinyahkan dan dinafikan hak. Kadang yang lelaki ditahan, yang perempuan dipaksa, dirogol, dibuat macam-macam. Hilang jati diri orang beriman. Hilang. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Allah bagi tahu, jangan risau. Walaupun orang beriman ni ditindas macam mana pun, mereka ada Tuhan yang menguasai 7 lapis langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah yang menguasai langit dan bumi ini sentiasa menjadi saksi, menyaksikan. Allah nampak. So, kalaupun kita ditindas, kita dizalimi, keyakinan terhadap Allah Maha melihat itu sebenarnya memadai untuk menenangkan hati dan Allah bagi tahu, kalau kamu ditindas, Allah Maha melihat. Jangan risau. Allah Maha melihat. Tinggal lagi, Allah tak seksa dia sekarang. Kerana dunia tak mampu untuk menerima level seksaan yang layak untuk orang tu. Jika Allah unleash seksaan yang layak untuk orang tu, bukan hanya dia yang kena. Semua orang kena. Sebab dunia tak mampu nak tampung. Bumi ni tak mampu nak tampung. Dan Allah KIV. Allah perlambatkan. Allah tangguh seksaan untuk dia nanti di akhirat. Kau tunggu. Alladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Tuan-puan, ayat ini ayat yang sangat bahaya. Bahaya kepada siapa? Kepada kita semua. Cuba perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat
Sungguh orang-orang yang menyusahkan hidup orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan. Malam yatubu, tidak bertaubat. Falahum azabu jahannam, dia akan beroleh azab jahannam. Walahum azabul hariq, dan dia akan beroleh azab yang lain, iaitu azab yang apinya kuat membakar. Dua azab Allah janjikan kepada orang-orang yang menyusahkan orang beriman, kepada orang-orang yang menimpa bencana kepada orang beriman. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang dekat sini tidak terhad kepada non-Muslim. Boleh jadi sesama orang beriman. Perbuatan kita, percakapan kita, perlakuan kita menyusahkan lain, dan dia orang beriman. Dan kita tak bertaubat. Allah bagi dua azab. So ayat ini sebenarnya memaksa kita untuk sentiasa usahakan buat yang paling baik kepada saudara kita yang beriman. Kita suka kucing. Kita bela dan pelihara kucing. Tapi kucing kita sering berak di rumah jiran sebelah orang beriman. Innalladzina fatanul mu'minin. Malah bila dia tuntut kita buat tak reti, buat tak tahu, tak bertanggungjawab, falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Kerana ayat ini sangat universal. Wow. So jom sama-sama beringat. Pastikan apa yang kita buat jangan sampai menyusahkan orang beriman. Dan bagaimana nak tahu orang tu beriman atau tidak? Cukup kalau dia bagi salam. Sebab nilai iman ini, dia kerja hati. Hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu. Kita tak tahu hati dia ada iman atau tak. Cukup dia bagi salam, itu sebagai tanda, ya, dia beriman. Tak payah tanya lebih. So, mana-mana orang Islam yang bagi salam, maka yakinilah, dia benar beriman. Kalau penindas itu bertaubat, tidaklah dibalas perbuatan penindasan mereka. Ya, betul. Apalah yang mangsa itu dapat selepas ditindas habis-habisan? Apa yang mangsa dapat? Banyak. Antara lain, bila dia ditindas dan dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Kalau dia ditindas dan sampai dia mati, dan dia tetap mempertahankan akidah dia, dia ada potensi untuk dapat mati syahid. Seperti saudara kita dekat Palestin. Ulama telah pun menfatwa bahawa rakyat Palestin yang ditindas dan mati, mereka layak untuk dapat mati syahid. Sebab mereka mati mempertahankan agama dan negara. Dan fatwa itu tak terpakai untuk kita sebab kita orang luar. Dia tak terpakai kalau kita pergi ke Palestin dan kita berjuang di Palestin. Tak. Tak terpakai. Dan apa cara untuk kita dapat pahala mati syahid? Tak ada cara. Melainkan kita mati sewaktu kita nak menuntut ilmu. Kita mati dengan niat pergi kerja kerana Allah Ta'ala. Ya, ada potensi. Tapi rakyat Palestin sudah pun ada fatwa. So, adakah anda rasa ganjaran mati syahid itu ganjaran yang picisan? Mereka tidak mati, mereka kekal hidup selama-lamanya. Roh mereka dimasukkan ke dalam burung. Dan mereka berterbangan di dalam syurga sampai kiamat. Itu satu bentuk. Itu bentuk balasan yang kita
tak tergambar dan sangat mengimpikan untuk dapat. So, kembali kepada ayat 10, maka bertaubatlah kalau kita pernah susahkan orang beriman. Kenapa sampai macam tu? Allah jaga orang beriman ni. Kerana iman itu sangat berharga. Kerana nilai iman yang ada dalam hati, nilai percaya yang ada dalam hati itu sangat berharga. Allah sangat pelihara orang beriman. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hargailah nilai iman yang kita ada. Jangan gadaikan hanya dengan beberapa kesenangan yang kita anggap, tak apalah sekali ni je, sekali ni kita bertolak ansur. Tak. Nilai iman tu tak terhingga dan sangat berharga. Malah ada ulama yang cuba buat comparison, perbandingan. Apa beza iman para sahabat dengan iman kita? Apa beza iman para sahabat dengan iman kita? Iman para sahabat, mereka nampak Nabi, bergaul dengan Nabi dan bermuamalah dengan Nabi. Dan mereka percaya sehingga sanggup gadaikan nyawa untuk agama ini. Dan ulama menilai, wow, iman itu sangat dahsyat. Tapi satu sudut yang lain, kita tak nampak Nabi. Dan kita tak nampak pun akhlak Nabi itu macam mana. Kita tidak pernah dihidangkan dengan mukjizat yang kita nampak. Ada batu bercakap, pelepah tamar yang nangis, bulan terbelah, kita tak nampak. Yet, kita percaya. So, ulama menilai, nilai iman itu, dia menjadi lebih berharga. Kita percaya tanpa perlu sebarang bukti nampak depan mata. Dan kita kekal percaya. Tuan-puan, ada surah yang menggambarkan situasi itu. Ada surah yang menggambarkan situasi itu. Apa dia? Tentang kita. Allah sebut tentang kita. Di mana surah ni? Surah Jumu'ah. Ayat kedua surah Jumu'ah, Allah tutup dengan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. No, dia di highlight tentang allazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah lah yang mengutuskan dalam kalangan masyarakat yang majoritinya ummi, majoriti tak pandai membaca dan menulis, seorang rasul dalam kalangan mereka. So ayat kedua ni untuk umat terdahulu, untuk para sahabat generasi awal yang dapat bersama Nabi. Kemudian tengok ayat ketiga. Wa akharina minhum, dan selain daripada mereka yang di atas ini, lam yalhaqu bihim, yang belum berkesempatan bertemu dengan Nabi. And to others of them who have not yet joined them, yang belum berjumpa, yang belum bertemu dengan golongan pertama ni. Siapa ni? Kita. Ini tentang kita. So, might as well anda menangisi, kan rasa terharu bila baca ayat ketiga ini. Allah sedang iktiraf kita ni sekarang, kita. Yang dapat baca ayat dia, yang disucikan, yang belajar tentang kitab dan hikmah, yang sebelum ini kita tak tahu apa-apa, dan Allah iktiraf. Selain daripada itu, ada kaum yang datang kemudian
yang kekal beriman. Sedangkan dia tak jumpa Nabi pun. Tapi dia kekal beriman. Kita lah tu. Bukannya orang lain, kita. Maka hargailah nikmat iman tu. Nikmat percaya tu, hargai. Anda beriman dengan iman tu, anda terselamat daripada sebarang azab yang Allah janjikan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, selama-lamanya. Selama-lamanya. Wow. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya orang-orang beriman dan melakukan amal soleh, lahum jannatu tajri min tahtihal anhar. Mereka beroleh jannah, syurga. Mereka beroleh kebun yang tak nampak. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Tuan-puan, selalunya kemenangan ini Allah sebut sebagai falah. Falah. Perkataan selain daripada fauz, falah kemenangan. Fauz juga bermaksud kemenangan. Namun ada perbezaan besar antara perkataan falah dan fauz dari sudut bagaimana dia menang. Bagaimana dia menang. Kalau falah kepada petani, pekebun, peladang. Maksudnya untuk berjaya menuai, seorang petani dia perlu gemburkan tanah, dia perlu tanam benih, dia perlu semai benihnya, dia perlu baja, dia perlu racun, dia perlu buang rumput, dia perlu jaga pokok tu sehinggalah pokok tu boleh keluarkan hasil. Dan falah merujuk kepada kejayaan di situ, merujuk kepada dia berhasil tu. Falah adalah kejayaan yang terhasil setelah kita berusaha dan bekerja. Itu falah. Fauz. Fauz pula kejayaan yang kita kecap setelah kita berusaha menahan sesuatu. Tahan sabar, tahan maki, berusaha kekalkan iman, tahan diri. Semua tentang menahan. Jaga emosi. Tu fauz. Allah sebut al-fauz di sini kerana tema utama surah ini ialah orang-orang yang ditindas dan dizalimi, tapi mereka kekal menahan, kekal bertahan dalam keimanan. Zalikal fauzul kabir. Ui, hebat. Hebat. Terdahulu Allah bagi tahu Allah berkuasa dan Allah menyaksikan. Dan ayat 11. Allah tak tunggu sampai hari akhirat baru nak announce, tak. Allah announce sekarang di dunia. Mereka-mereka yang kekal beriman setelah diasak bertubi-tubi. Itulah bukti kejayaan sebenar. Zalikal fauz. Okey, kemudian banyak lagi ni, ada 10 ayat lagi. Inna batsya rabbika lasyadid. Kadang orang-orang beriman ini bila diasak bertubi-tubi sampai ke dinding dan dirasa bilalah bantuan dari Allah nak sampai. Mana orang-orang Islam yang lain nak bantu? Kan kami dah tak tahan dah ni. Ada yang sampai sanggup menyembunyikan keimanan kerana nak menyelamatkan diri. Macam yang berlaku baru-baru ni dekat Takbai.
Selatan, Thailand. Sedangkan tu negara Islam. Tapi Thailand tak iktiraf. Mana orang Malaysia tak bantu? Allah nak mereka-mereka yang ditindas ini. Jangan berharap pada makhluk. Tapi lihatlah apa yang Allah mampu buat. Inna batsha. Sesungguhnya batsha ni pukulan. Batsha ni pukulan. Batastum jabbarin tu, itu adalah pukulan-pukulan. Golongan-golongan yang jabbar, yang suka memaksa. So batsha ni pukulan. Dan pukulan lazimnya dalam bentuk cimeti. Pukulan rotan ke, kayu ke, cimeti ke. Dan Allah bagi tahu. Ingatlah bahawa pukulan dari Tuhanmu sangat dahsyat. Seorang ditindas, orang dizalimi ni, orang yang dizalimi ni, penzalim, dia lazimnya akan akan pukul orang-orang beriman. Dan Allah bagi tahu, Allah pujuk, pukulan dari Tuhan sangat dahsyat. Seperti mana engkau dipukul, Allah akan balas serupa. Kan kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut penzalim ini punya sombong. Sehingga mereka sanggup kata, Tuhan engkau pun tak dapat nak selamatkan kau sekarang. Punya dia sombong. Dulu Bosnia, betul, Bosnia. Sedangkan mereka selama ni hidup harmoni. Dan dalam sejarah tamadun manusia, tak pernah lagi sebarang kerajaan Islam pergi menjajah negara lain dan tindas orang dekat negara itu. Tak pernah. Tapi berapa banyak kali negara Islam yang dijajah, dijarah dan ditindas. Tapi jangan risau. Allah akan balas serupa kepada penjajah-penjajah itu. Mereka menjajah semata-mata kerana kita beriman. Kalau tuan-tuan baca sejarah Konstantinopel, sejarah kejatuhan Melaka, semuanya berkait. Mereka sangat benci pada Islam kerana Islam berjaya tawan Konstantinopel. Dan waktu itu yang support keuangan Konstantinopel ni adalah kerajaan Melaka. Sebab itu untuk runtuhkan kerajaan Islam di sana, khilafah Uthmaniyah tu, mereka terlebih dahulu musnahkan banker dia. Di mana? Kerajaan Melaka. Sebab tu bila Melaka runtuh, basically Portugis yang datang tu, dia ada dua target. Target pertama, dia nak serang Mekah. Target kedua, dia nak serang banker, Melaka. Dan Allah takdirkan dia serang Melaka. Tak jadi serang Mekah. Allah pelihara Mekah. Maka Melaka terkorban. Setelah Melaka terkorban dan tak ada sumber keuangan daripada orang Islam sendiri,
maka lambat laun kerajaan Turki Utsmaniyah mula berhutang dengan hutang riba, which is Allah dan Rasulnya berperang dengan orang yang ambil riba. So start daripada itu. Bila kita buat kezaliman, Allah tidak pandang dengan pandangan rahmat. Tak ada sumber dah. Tak nak terpaksa juga pinjam. Pinjamlah dengan keluarga Rothschild. Bank yang menawarkan riba. Lalu hutang semakin bertimbun dan akhirnya kerajaan khilafah berakhir di situ. Muslimin di negeri lain tak tolong ke mangsa-mangsa orang Islam tu? Kalau mampu tolong, silakan. Tapi kita keberanian pun tak ada nak tolong. Setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas apa tindakan yang dibuat. Dan kita pun berjaga-jaga dalam pada nak tolong. Contoh, kan kerajaan sebelum ni nak tolong Rohingya. Sebab tak ada negara dekat rantau ni nak terima pelarian Rohingya ni. Tahu dia Muslim, tahu dia Islam. Tapi tak kala kita bagi dia peluang untuk hidup di Malaysia, apa yang dia buat? Dia buat kekacauan dalam negara. Keadaan menjadi kucar-kacir. Kita punya pihak berkuasa pun dia tak hormat. Itu baru sebahagian kecil kita beri peluang hidup di sini dan jadi macam tu. So dia ada pro and cons. Kalau betul nak bantu, cara bagaimana? Kita bantu dia dan dia akan bergenerasi pula di sini. Anak-anak dia tu perlu kepada sekolah. Dan sekolah bagaimana kita nak provide? Dan sanggup tak setiap keluarga orang Islam dekat Malaysia ni ambil seorang Rohingya mungkin, kan, jadikan keluarga angkat dan kita sama-sama groom. Dan menariknya, Nabi SAW adalah insan pertama yang mengawal proses perpindahan daripada Mekah ke Madinah tanpa perlu buat kem pelarian di Madinah. So, tuan-tuan dan puan-puan, hal kemanusiaan ni dia adalah perkara yang besar. Perkara yang besar. Dan Allah nak kita kekal patuh menjadi hamba dia. Dan kepatuhan bagi orang yang beriman ialah bersatu di bawah lembayung agama Islam. So, punca kita boleh ditindas dan dizalimi sebab kita tidak bersatu. Itu punca. Dan sekarang kita pergi ujian besar ialah bagaimana kita nak berlapang dada dan bersatu. Apa formula yang kita boleh ketengahkan agar kita boleh sama-sama sepakat? Paling tidak, ahli keluarga. Paling tidak, dalam circle kita, komuniti kita. Dan lebih besar daripada itu, negeri dan negara. Wallahu alam, saya kembalikan kepada moderator.
Okey. Kita tutup majlis ya Ustaz. Boleh. Okey. Alhamdulillah ala kulli hal, syukran jazakallah khair. Allahu fiq Ustaz atas perkongsian tadabbur surah Al-Burj dimulai dengan pernyataan sumpah demi langit yang dipenuhi gugusan bintang, dilanjutkan dengan pernyataan sumpah hari kiamat serta penegasan akan